Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita ni akan mempelajari pelajaran fikih bahagian salah darjah 4. Jadi insyaAllah kita ni akan masuk dalam rukun yang ketujuh, iaitu sujud serta thama'ninah. Yang mana seperti yang telah cikgu ajarkan, rukun sembahyang ada 13 perkara. Jadi, insyaAllah pada hari ini kita ni akan mempelajari rukun sembahyang yang ketujuh, iaitu sujud serta thama'ninah. 1. Sujud ialah sentuhan dahi dengan cara menekan kepala ke tempat sujud. Sujud ialah sentuhan dahi dengan cara menekan kepala ke tempat sujud. Jadi apabila kita ni melakukan perbuatan sujud, ia adalah apabila kita ni menekan dahi kita ni, iaitu ke tempat sujud. Di akhir pengajaran, cikgu mahu murid-murid dapat menerangkan apa dia sujud mengikut kefahaman dan mengikut ayat sendiri. Dan penerapan nilai akhlak yang dapat ditemui dalam pelajaran kali ini ialah sembahyang adalah merupakan kewajipan kita ni sebagai hamba Allah. Jadi, lakukanlah sembahyang dan ikutkanlah rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. 2. Cara sujud yang sempurna ialah membaca takbir ketika sujud dengan meletakkan kedua-dua tangan, kemudian dahi dan hidung. Kedua-dua tangan diletakkan bersententangan dengan bahu, dirapatkan jari, tidak digenggam dengan menghadap kiblat. Perut hendaklah dijauhkan dari kedua paha dan diangkat kedua siku dari lantai, dan hendaklah merenggangkan dua pinggang sambil membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Jadi cara sujud yang sempurna ialah apabila kita ni membaca takbir ketika sujud dengan meletakkan kedua-dua tangan, kemudian dahi dan hidung ke tempat sujud. Kedua-dua tangan diletakkan bersentangan dengan bahu, dirapatkan lagi jari kita ni atur, jangan kita ni genggam, serta kita ni perlu menghadap kiblat. Kemudian perut hendaklah dijauhkan daripada kedua paha dan diangkat kedua siku dari lantai, dengan hendaklah merenggangkan dua pinggang sambil membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Di akhir pengajaran, cikgu mahu murid-murid dapat menerangkan cara sujud yang sempurna dengan mengikut kefahaman sendiri dan tidak mengikut ayat yang telah cikgu sebutkan. Cara sujud bagi perempuan adalah berbeza dengan sujud lelaki dalam sesetengah perbuatan. Perempuan hendaklah merapatkan sesetengah anggota kepada anggota lain semasa sujud. Jadi, perbuatan sujud yang sempurna yang telah cikgu ajarkan tadi adalah untuk lelaki, manakala perempuan hendaklah merapatkan kesemuanya kepada anggota dan anggota yang lain. Keterangan yang berkaitan dengan sujud. 1. Orang yang bersembahyang hendaklah meletakkan dahi ke tempat sujud dalam keadaan terbuka, iaitu berlapik atau tidak bertutup dengan cara ditekan dahi ke lantai, iaitu tempat sujud. Jadi apabila kita ni bersembahyang, kita ni hendaklah lekatkan dahi kita ni
ke tempat sujud dalam keadaan terbuka, yang mana indah kita ni berlapik atau indah tertutup. Seperti contoh, kita ni lapikkan dahi kita ni dengan telkong. Sebab kita ni rasa sejadah itu berbau, maka kita ni lapikkan dahi kita ni dengan telkong, maka di sana tidaklah digalakkan. Sebaiknya dahi itu dilekatkan arah tempat sejadah, iaitu tempat sujud kita ni. 2. Sujud diwajibkan 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Jadi, contohnya dalam sembahyang subuh, bererti kita ni lakukan 4 kali sujud, yang mana 1 rakaat 2 kali sujud dan rakaat kedua 2 kali sujud. Bererti 4 sujud dalam sembahyang subuh. 3. Orang yang bersembahyang adalah wajib meninggikan punggung daripada kepala dan bahu ketika sujud sekadar yang termampu, kerana mengikut perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita ni sama ratakan punggung dan kepala dan bahu kita ni tu sama rata, straight saja. Maka perlulah kita ni tinggikan punggung daripada kepala dan bahu ketika sujud. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat sedemikian. Jadi kita ni perlu contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4. Hendaklah ia tidak akan sujud di atas pakaian yang bersambung dengan pakaian yang akan bergerak dengan pergerakannya. 5. Orang yang bersembahyang adalah wajib sujud dengan tujuan niat sujud semata-mata. 6. Hendaklah ia menekan dahi ke lantai, iaitu tempat sujud, dengan tekanan yang nyata. 7. Hendaklah ia berada di dalam keadaan tenang, iaitu tamakninah ketika sujud. Sekurang-kurangnya sujud ialah sekadar membaca tasbih. Jadi perkara yang nombor 5, orang yang bersembahyang adalah wajib sujud dengan tujuan, iaitu niat semata-mata untuk sujud. Jangan kerana mengelak daripada binatang yang berterbangan, contohnya ada penyangat, ada lipas yang terbang, maka ia sujud terus. Rupanya ia bukan mau sujud, sebenarnya ia lari daripada binatang tersebut. Maka tidak digalakkan, dan hanya digalakkan niat kita ni itu untuk sujud semata-mata. Kemudian yang ke-6, hendaklah ia menekan dahi ke lantai dengan tekanan yang nyata. Jangan kita ni ampai kepala kita ni, tapi kita ni angkat-angkat kepala kita ni dengan tekanan yang tidak nyata. 7. Hendaklah kita ni itu berada dalam keadaan tenang, iaitu tamakninah ketika sujud. Sudah belajar apa arti tamakninah? Iaitu berhenti sebentar, insya-Allah. Itulah sahaja pelajaran kita ni pada hari ini, dan cikgu harap bermanfaat pengajaran yang telah cikgu sampaikan pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.